Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Macam biasa, sepatutnya kita hari ini kuliah halal haram dalam Islam. Tetapi memandangkan ada orang kata apa? Tetamu khas kita yang kita jemput, iaitu Ustaz Abdullah Khairi. Datang daripada Pulau Pinang, alang-alang dia dah ada kat sini, kita pun bawa datang lah. Sebab nak dapat dia ni payah. Jadi alang-alang dia dah ada tu, tarik tu. Ini panggil colik. Colik secara terhormat. Cuma hari ni kita punya perbincangan mengenai sahabat. Tuan-tuan, sahabat ni penting. Dan saya akan buka soalan sebab Ustaz Abdullah Khairi ni dia psikologi Islam. Dia lebih kepada psikologi dan sekarang sedang siapkan PhD dalam bidang psikologi Islam. Dah bab akhir dah, tak lama dah. Baru ni saya tengok pun dah bab akhir. Walaupun saya bukan penyelia dia, tapi kira penyelia luar. Kira apa-apa pun saya tengok jugalah. Alhamdulillah, nampaknya dah nak siap. Kita doa bagi siap lah, tak lama lagi. Psikologi Islam. Jadi saya akan buka soalan. Cuma kenapa perlunya sahabat? Saya 3 hari lepas kami ada muzakarah di peringkat kebangsaan. JAKIM. Jabatan Agama, hakim-hakim ada. Jadi biasalah bila saya pergi tu ada wartawan minta komen. Jadi saya dipanggil masuk dalam bilik, seorang wartawan perempuan dan juga kameraman, dia kata ni ada satu isu khas. Saya terkejut bila ditanya soalan tersebut. Dia kata, Ustaz, kami baru saja temu ramah beberapa orang pelajar-pelajar universiti awam. Yang mana mereka ini terlibat secara langsung dengan video atau rakaman video lucah. Mereka terlibat dan mereka adalah pemain di dalam video tersebut. Ini dipanggil leaking. Mereka ni adalah golongan yang terlibat dalam video itu dan dia ada dia ada laman web, Ustaz. Dia panggil web black, black web ke apa web? Dia adalah nama dia, saya tak ingat nama. Benda-benda maksiat ni susah nak ingat sikit. Dia web tu boleh masuk terus melalui Telegram. Dalam Telegram, dalam Twitter, nak masuk tu mesti pakai kod. Dia ada kod. Kalau UiTM, UiTM, UKM, UKM, UPM, UPM, University UniKL, UniKL. Dia group. Nak masuk kena ada kod. Wartawan-wartawan TV ni dah boleh masuk dan dah tengok hampir ratusan video. Jadi dia dah temu ramah beberapa orang pelajar, yang mana pelajar ini dipanggil video leaking. Video yang terkeluar daripada circle tu. Nak masuk dalam tu, dia kena bayar. Nak masuk, bayar bila kita masuk dalam tu, kita buat video, kita masuk dalam tu, kita dapat duit. Dia dah jadi macam satu bisnes, Ustaz. Ini yang kita duduk belajar selalu. Ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Semua benda yang bawa pada haram, hukumnya haram. Semua benda yang haram, kalau dijadikan sumber pendapatan, hukumnya haram. Jadi itu, saya diminta untuk komen isu itu. Saya terkejut sebab pelajar-pelajar ini terlibat dengan bisnes-bisnes ini untuk tujuan duit. Sebab mereka dah dijanjikan, jangan risau, video ni tak ada orang tengok, hanya grup-grup yang buat je yang akan duduk dalam tu. Takkan sampai mak bapak, takkan sampai adik-beradik, takkan sampai kawan-kawan kat universiti pun takkan tahu. Tapi benda tu leaking. Manusia. Betul tak? Nak masuk pakai kod. Macam mana boleh jadi macam tu? Kerana kawan. Dia terikut kerana kawan. Jadi itu sebabnya pada pagi ini kita nak bincang dengan Ustaz Abdullah Khairi. Sebagai kita ibu-ibu yang kat depan ni, perempuan sebagai ibu, saya bapa. Ya. Perempuan sebagai ibu, saya sebagai bapa, macam mana kita nak berdepan dengan masalah ni? Sebab Ustaz Abdullah Khairi ni saya boleh jadikan contoh. Dia ada anak berapa orang? Anak 6 orang. Ustaz Haslin 7. Dia 6 orang. Rapatnya anak bongsu dia si Azam tu macam kawan. Anak orang lain duk merempit. Main-main dengan kawan. Dia tak. Kawan baik dia ada bapak dia. Tu ada tengah tidur dalam kereta tu. Belajar kat universiti dekat Uni Syam.
Kawan baik dia adalah bapa dia. Bapa dia pula, macam budak-budak dia ni. Dia kalau main dengan sembang anak macam budak-budak. Dengan cucu, dia tidur dengan cucu jatuh katil, dia buat tak tahu je. Tapi dia sangat rapat dengan anak beranak dia. Oh. Jadi itu sebabnya kita sebagai ibu bapa, kita nak pastikan anak-anak kita ni dia dapat sahabat yang baik. Sebelum dapat sahabat baik, bapa kena tunjukkan dia mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berbahagia, Abang Cik Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, ibu-ibu, kakak-kakak yang dia kasihi, yang dirahmati Allah. Saya rasa pertama kali ya? Pertama kali ya? InsyaAllah. Lepas ni 2-3 lah. Saya sebelum tu nak bagi tahu, saya ada kafe dekat Bukit Jelutong tu. Depa dah makan dah. Depa habis duit banyak lah kat kedai hang. Dah pergi dah? Pergi, sebut nama saya. Nanti bayar 2 kali. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalilan. Dia kata apa? Celaka aku apabila aku jadikan dia ni sahabat baik aku. Celaka. Kerana apa? Kita silap pilih kawan. Sebab tu Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tu dengan agama kawan dia. Falyanzur, maka tengoklah ahadukum mayukhali, dengan siapa dia kawan. Saya kawan dengan Dr. Izhar ni hampir 8 tahun. Saya dah kenal hati budi dia. Saya tahu. Dan saya jumpa dia, dia tak menyusahkan saya. Dan saya pun tak menyusahkan dia. Kerana apa? Kalau saya jumpa dia, hati saya tenang. Dan saya pun tak hutang dengan dia. Dan dia tu pun tak hutang dengan saya. Kami mula berjumpa di Masjid Taqwa. Kemudian kami berjumpa kali yang kedua di Masjid Nabawi. Tiang saya lupa, tiang berapa? 314. 314. Dia ingat. Itu namanya Profesor Madya. Ingat tiang. Saya, Ustaz Aslin. Kami 3 orang. Kami berbincanglah apa-apalah yang kalau boleh kita balik ke Malaysia ni, kita berganding 3 orang. Kami berganding, Alhamdulillah. 8 tahun dah. Dia memang kalau cakap bab isteri, bab keluarga, memang dia takut bini lah. Tapi saya nak bagi tahu kat kakak, ingat tak peristiwa Ashabul Kahfi, sahabat ini. Mereka yang salah 100 sinin, mereka yang 300 tahun, wazdadu tis'a. 300 ditambah dengan 9. 309 tahun tidur dalam gua. Macam mana mereka ini boleh tidur dalam gua, sahabat yang baik, akhir mati bersama. Tidur bersama, mati bersama. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Pemuda-pemuda apa? Yang beriman kepada Allah. Sebab tu kita dalam bersahabat, iman kena letak. Saya bersahabat dengan Profesor Datuk Dr. Izhar Arif. Bukan kerana dia profesor. Saya bersahabat dengan dia sebab bila saya duduk dengan dia, saya rasa saya bertambah ilmu. Saya berasa seronok. Saya berasa tenang hati. Sebab tu saya bersahabat dengan dia. Bukan kerana dia pensyarah hebat. Kan? Kalau nak ikut jawatan, semua jawatan. Profesor, Madya, Datuk, Doktor, semua pangkat dia. Tapi bukan itu. Kerana apa? Bila saya jumpa dia, forum dengan dia, saya bukan orang berilmu. Tapi saya tambah ilmu kerana sahabat. Saya bukan orang yang pandai. Tapi bila saya bersahabat, saya nak jadi pandai. Saya bukan orang yang baik. Tapi dengan sahabat saya,
Saya jadi baik. Saya bukan orang yang hebat, tapi saya berkawan dengan orang hebat, saya jadi hebat. Kakak-kakak, siapa sahabat kakak? Sahabat yang paling dekat dengan kakak ialah suami. Suami, betul tak? Tapi banyak di kalangan kita, kita komplain suami kita. Lalu jumpa saya kaunselor. Kaunselor berdaftar, ada KB. Banyak orang datang komplain pasal suami. Saya nak tanyalah, kita komplain suami kita, kita tengok diri kita macam mana? Kan? Ingat, kita nak ubah orang, ini psikologi. Jangan ubah orang, ubah diri, kita ubah orang. Kita nak ubah suami kita, tapi kita tak ubah diri kita. Kita nak suami kita solat tahajud, kita bangun tak? Kakak bangun, suami akan bangun. Sebab hidayah bukan milik kita, milik Allah. Kakak nak suami baca Quran, kakak baca Quran. Suami insya-Allah baca Quran. Nak anak baca Quran, kita baca Quran. Anak akan baca Quran. Saya nak anak saya hafal Quran. Saya kena hafal Quran. Saya boleh hafal 10 juzuk ya. Tapi anak saya 6 orang, semua hafal Quran. Menantu saya 3 orang, semua hafal Quran. Jangan ubah manusia, ubah diri. Ini ada orang komplain suami dia. Baru dia datang jumpa saya. Ustaz, saya nak bercerai. Itu sahabat yang baik. Saya tanya berapa lama kahwin? 22 tahun. Nak bercerai. Saya tanya kenapa? Suami saya ustaz, kalau saya tidur dulu, Alhamdulillah. Kalau dia tidur dulu, saya tak boleh tidur. Saya tanya kenapa? Dengkurnya mengganggu saya. Saya kata dengkur macam mana? Allahu Akbar. Jangan tanya ustaz. Ustaz kalau dengar memang tak boleh tidur. Saya sehingga terbangun duduk. Apa bala lah suami aku ni. Saya kata kakak kahwin dengan dia 20 tahun. 20 tahun. Kakak boleh sabar tu. Takkan tak boleh sabar dah. Tak boleh dah ustaz. Lagi lama, lagi teruk. Itu macam mana? Kalau bolehlah ustaz, saya nak cari ustaz. Semua ustaz. Masalah semua ni. Masalah. Kan? Dia nak cari ustaz. Dia ingat ustaz tak berdengkur lah. Ni kami kawan baik ni. Kami ada seorang lagi kawan baik. Nama Ustaz Haslin. Perut dia duduk dalam raga motor. Kalau dia tidur, jangan tanya. Tu ustaz. Sama aja dengan suami kakak. Kita ada seorang lagi kawan. Tak apalah sebut kan. Viral ke ni? Alamak. Saya tarik balik yang hormat. Tarik balik yang hormat. Sebut. Ustaz Samsul Debat. Dia kalau dia tidur, jangan tanya. Nam. Dia bercakap. Pernah naik dengan dia. Nam. Kalau faham tak apa, tak faham. Sehingga saya kejut dia. Ustaz. Ada apa? Ustaz tidur tadi berdengkur. Dengkur? Aku tak dengar pun. Memanglah tak dengar kau tidur. Bercakap. Kalau bercakap faham tak apa. Nam. Bercakap. Itu ustaz. Sama aja dengan suami kakak. Ada seorang ustaz tu lagi teruk. Dia bunyi tu. Ada yang bunyi macam sombong kapal apa dah. Tapi ada seorang makcik, dia jumpa saya. Ustaz, suami saya dah tak ada. Saya rindu dia ustaz. Rindu masa mana? Bukan masa makan. Bukan masa kami bersama. Tetapi masa tidur. Ustaz, bila saya tidur ustaz, dengkur tu dah tak ada lagi ustaz. Kakak, pastikan bila suami berdengkur, bagi galakan. Dia bunyi buat macam Piramli. Teruskan bang. Sebelum dengkur itu tak dengar dah. Bila dengkur tu dah tak dengar, kakak akan rasa sunyi. Sebab tu kak, redalah apa Tuhan bagi, itulah bahagia. Saya ada isteri. Profesor Datuk Doktor ada isteri. Saya dah kahwin 32 tahun. Umur saya bukan muda, 54. Datuk muda lagi, Datuk 43. Datuk mungkin ada harapan lagi lah. Lepas ni mungkin mufti wilayah persekutuan. Tuan-tuan sebutlah amin. Dengar amin tu. Tapi saya nak bagi tahu, ayah saya 84 tahun.
Mak saya ada 5 penyakit. Tengok kawan yang baik. 5 penyakit. Darah tinggi, lemah jantung, serosis, buah pinggang, kemudian kencing manis. 5 penyakit. Ayah saya akan bangun pukul 3 pagi setiap hari. Dia akan berdoa untuk mak saya. Sambil urut. Mak saya tak boleh menafas pagi-pagi. Ayah saya akan urut. Setiap pagi. Selama 8 tahun. Ni tengok pengorbanan seorang suami. 8 tahun. Bangun. Urut. Pukul 5. Dia akan bangun untuk solat tahajud bersama mak. Kemudian solat subuh. Pukul 5.30 dia akan bawa mak saya pergi dialisis. Setiap hari selama 8 tahun. Tiba-tiba pagi tu dia bangun-bangun, mak saya dah tak ada. Dia duduk menangis dah. Menangis. Orang lelaki menangis teruk, tuan-tuan, teruk. Dengan teruk dah huduh pula tu. 84. Nangis. Saya datang pagi tu, ayah. Kenapa menangis? Orang utara kata teriak lah. Pasal apa teriak? Aku teringat mak hang, dia kata. Aku teringat mak hang. Dia pun duduk. Mak, ayah. Ayah teringat masa mana? Kari kepala ikan dia aku tak boleh lupa, dia kata. Kari kepala ikan dia aku tak boleh lupa. Saya tanya, apa sedap nak kari kepala ikan tu? Tengok mak tomeh sama ya. Ceng. Lepas tu bubuk-bubuk. Tapi sedap. Dia kata, aku hidup dia 60 tahun lebih. Tak sama dengan hampa masak. Kak, tinggalkan itu untuk suami. Kari kepala ikan jadi ya. Dan kalau tak kari kepala ikan pun, selalu setrika baju jadi ya. Kalau tak setrika baju pun, selalu bangun awal, kejutkan suami. Jadi ya. Saya nak tanya kak, kalau kak meninggal esok, ada tak suami ingat? Ada tak? Ataupun dia kata, Alhamdulillah mati dah orang tua ni. Tapi kalau dia kata, tak ada dah kekasih aku ni. Kalau bangun pagi, dialah yang siap makanan untuk aku. Kak isteri solehah. Tapi kalau dia tak sebut langsung pun, mati dia kata. Aku nak menikah lain. Something wrong dengan kita. Something wrong dengan kita. Sebab kita tak jadi sahabat yang baik. Kata Sayyidina Umar. Kata apa Sayyidina Umar? Dia kata, ma'a'ta al-'abda ba'da al-islam niyatan khairan min akhin salihin. Tidaklah seorang itu mendapat nikmat selepas dia Islam lebih baik apabila dia mendapat akhin salihin, sahabat yang baik. Fa idza wajada ahdukum wadan min akhihi falyatamassaka fihi. Apabila dia dapat kawan yang baik tu, pegang sungguh-sungguh. Saya dapat Dr. Izhar. Dia katalah apa kat saya pun, saya akan pegang dia. Saya tak akan lepas dia, kecuali dia meninggal. Kalau dia meninggal, Assalamualaikum Ustaz. Selagi mana dia kawan saya pegang dia. Sebab apa? Sebab saya rasa tenang. Kalau kami jumpa macam dengan pasangan kekasih, sembang tak habis-habis. Beza kan? Kadang-kadang tak ada idea. Kami sembang, duduk kereta popek. Jumpa 3 orang, pecah panggung. Kalah panggung Mat Kilau. Sebab apa? Sebab rindu. Kadang-kadang lama tak jumpa. WhatsApp. Oi, ya Habibi. Tahu tak ya Habibi maksud apa? Kekasihku. Pernah tak? Kakak mesej dengan suami ya Habibi. Saya mesej dengan Dr. Izhar ya Habibi. Wahai kekasihku. Okey kah? Line clear. Kerana apa? Kerana kata Hasan Al-Basri. Istaksaru. Perbanyakkan. Minal asbiqai mu'min. Iaitu sahabat yang mukmin. Fa illam syafa' yaumal qiyamah. Karena sahabat yang soleh itu akan bagi syafaat di hari akhirat esok. Saya kawan dengan Dr. Izhar bukan kerana dunia. Saya ingat kalau dia masuk syurga esok, kurang-kurangnya dia akan cari Abdullah Khairi. Mana Abdullah Khairi? Tengok-tengok tak masuk lagi. Tapi bukan dalam neraka lah. Tak maulah tuan-tuan. Tapi duduk dekat titik sirat. Dia dah masuk syurga dah. Takkan dia nak lupa saya? Betul tak? Kami dah lama kawan.
Tapi kalau saya masuk syurga, saya akan tarik dia dulu. Tapi kalau saya masuk syurga juga, saya nak tarik semua kakak-kakak. Amin. Tapi syarat, jangan tidur dalam majlis ni. Siapa tidur, sebab dia dah mati dah dalam tidur. Sebab tu kakak-kakak yang dikasih rahmati Allah, itu mukadimah. Jadi insya-Allah, kalau ada sahabat yang baik, pegang elok-elok, jadikan dia kawan yang sejati untuk dunia dan akhirat kita. Wallahualam. Tu dia satu mukaddimah yang baik ya tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Hari ni kita punya perbincangan tak ada kaitan dengan hukum. Kita lebih kepada nak lihat kepada psikologi Islam. Benda ni payah. Kalau dekat universiti, kat UKM bila sebut tentang psikologi, memang budak masuk macam ni. Dia panggil subjek yang dia panggil program yang paling laku. Psikologi ni sangat susah nak masuk, ramai sangat, nak minta pun permohonan sangat sukar. Jadi tuan-tuan perempuan, memandangkan dah Ustaz Abdul Khairi ni ada, tuan-tuan perempuan saya yakin banyak soalan-soalan nak tanya berkaitan tentang suami kita ke. Ni jangan risau, ni kita tanya secara umum. Ya, masalah keluarga kita ke, anak kita ke, macam mana ni anak kita ni, dia punya degil dia lain macam. Dulu masa kecil elok dia perangai. Bila besar ni dia jadi perangai lain. Perangai lain lah Ustaz. Dia dah lain. Dulu dia banyak akhirat. Sekarang dunia. Dulu pakai kasut selipar Jepun pun tak apa. Lah tak boleh. Kawan pakai jenama jazz. Nak pakai jazz ke apa? Apa nama tau. Jenama lah. Jenama semua. Ni macam mana ni Ustaz? Nampak anak saya dah ke dunia. Jadi macam mana kita nak bincang, nak tanya, nak cari solusi. Jadi saya nak buka soalan pada puan-puan sekalian agar kita semua dapat manfaat. Ingat, sebab benda ini perlu. Saya suka dengar nasihat daripada orang-orang yang pakar. Kalau orang tu pakar psikologi, saya suka ambil. Kadang-kadang saya dengar dia cerita, cara dia berdepan dengan orang tu pandai tuan-tuan. Dekat Mekah, tuan-tuan, dekat Mekah ni jumpa orang macam-macam. Macam-macam. Dia boleh hadapi orang tu macam-macam orang. Dekat Mekah, tuan-tuan tahu lah. Yang jenis kaya, cara kaya. Tapi dia boleh masuk. Yang makcik-makcik, cara makcik-makcik. Pakcik-pakcik, cara pakcik-pakcik. Budak-budak, cara budak-budak. Tapi dia semua boleh masuk. Maknanya ni memang betul-betul tak sihat. Orang kata, bagi saya, dia punya kepala ni lain macam. Saya pernah dalam TV dengan dia. Forum. Bayangkan tuan-tuan, dia boleh gelakkan orang masa tu. Gelak. Semua gelak. Termasuk kameraman. Tak sampai 1 minit, dia tukar tune. Menangis orang pula. Gila. Hanya orang yang pelik boleh buat macam tu, tuan. Dia boleh buat. Lepas tu dia menangiskan orang balik. Saya pernah sekali dalam TV, dia gelak. Pop. Dia menangiskan saya. Sekejap dia nangiskan saya tak boleh berhenti. Menangis tak boleh berhenti. Dah kali, saya patut moderator. Dialah panel, dialah moderator. Sampai tutup. Kita rehat seketika. Pandai pula dia tu. Saya dah nangis lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, sebab dia ada ilmu itu. Kepakaran dia boleh menjiwai orang. Jadi itu sebabnya orang pergi Mekah, panas baran, depan Kaabah menangis pakcik tu. Ada yang kembali ke jalan yang benar. Ada yang taubat. Ada baru ni yang dia peluk dekat yang kita pergi tu. Dia kata dia ni kaki pukul orang. Dia peluk Ustaz. Dia kata Ustaz, sebab ceramah Ustaz lah saya berubah jadi baik. Maknanya tuan-tuan, itulah kepakaran. Saya sangat hormat kepakaran orang ni. Biarlah orang nak cakap apa pun. Semalam saya kongsi dalam WhatsApp, ada orang cakap, dia kata Dr. Izhar ni macam mana, ada PhD. Ya, tetapi boleh duduk sepentas dengan orang macam ni, kata. Yang lawak-lawak. Ilmu ni tak boleh dilawak-lawakkan. Saya kata setiap orang ada kepakaran. Betul tak? Dia ada kepakaran. Kita kena saling menghormati. Kalau saya ni ada ilmu, saya hanya kawan dengan orang circle ilmu saja, maka macam mana saya nak rapat dengan masyarakat? Betul tak? Jadi setiap orang ada kepakaran masing-masing. Saya kena hormat. Jadi dia ada kepakaran dia. Saya ambil kepakaran dia. Ambil yang baik daripada orang. Jangan duk cari kesalahan orang. Nak cari kesalahan, semua orang ada kesalahan. Betul tak? Saya ada kesalahan. Ustaz lah ada kesalahan. Perempuan ada kesalahan. Dapat tak? Tapi kita tak nak tengok kesalahan orang. Kita tak nak tengok buruk orang. Tapi kita nak baiki dan ambil yang terbaik.
Jadi saya nak buka soalan kepada perempuan, ada mic ada, nak cakap terus pun boleh, ataupun nak hantar kertas, kalau malu boleh hantar kertas soalan, nanti saya akan bacakan, Ustaz Abdullah Khairi akan menjawab bersama-sama kita selepas ini. Baik, saya buka soalan pada tuan-tuan perempuan. Silakan. Ya, sila. Silakan Ustaz. Saya ada 5 orang anak perempuan. Saya ada seorang anak lelaki. Cerita sikit lah. Anak saya, masa isteri saya mengandung, kita anak pertama ni kita reda lah. Lelaki perempuan kita terima. Lahir-lahir perempuan. Alhamdulillah. Mengandung kedua. Kita terima lah. Lelaki perempuan. Perempuan lagi. Alhamdulillah. Mengandung ketiga. Ya Allah, lelaki, ya Allah. Perempuan lagi. Alhamdulillah. Mengandung keempat. Harap-harap perempuan lah. Saya pun tunggu dekat bilik labor room. Tiba-tiba doktor keluar. Doktor, lelaki perempuan? Perempuan. Masya Allah. Doktor kata kat saya, Ustaz, orang dapat anak Alhamdulillah. Ni kenapa Masya Allah? Doktor, 4 dah doktor perempuan. Anak yang kelima, perempuan lagi. Anak yang keenam, ya Allah, laki ya Allah, laki ya Allah. Lahir-lahir, saya tak tengok anak saya. Saya kecewa. Sebab masa scan, tak nampak tu. Conet tu tak nampak. Perempuan dah. Yang keenam ni perempuan dah. Dan doktor kata lepas yang keenam ni, isteri saya tak boleh mengandung lah. Kena ikat. Saya pun reda lah. Lahir-lahir saya tak tengok. Ayah, boleh datang ke hospital tak? Tahnik anak. Ayah saya tanya, lelaki perempuan? Tak tahu. Sebab saya tak tengok. Ayah saya pun pergilah pegang. Dia nak baca doa. U'izuka ke u'izuki. Nak kena sebut nama lah. Saya kata, ayah tengok. Dia buka-buka. Khairi! Ada apa ayah? Angry Bird, dia kata. Alhamdulillah. Saya kata, ayah, biar betul. Betul. Lelaki. Saya terus angkat takbir. Allahu Akbar. Terus sujud. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat lelaki seorang. Lepas tu kilang pun tutup. Rupa-rupanya dalam hidup saya ni, kita duk ingat nak perempuan, nak lelaki. Bukan kerja kita, itu kerja Allah. Saya buat macam mana? Anak saya dengan saya didik macam ayah saya didik saya. Cukup tegas. Ayah saya garang. Garang sungguh. Dan saya garang masa anak saya kecil. Saya ikut macam ayah saya. Tapi bila saya sudah berumur 13, 14, ayah saya sangat baik. Saya boleh tidur atas reba ayah saya. Dan anak saya boleh tidur atas reba saya. Dan menantu saya boleh tidur atas reba saya. Dan saya boleh tidur atas reba menantu. Tapi sekali saja. Lepas tu tak tidur dah. Kerana apa? Menantu saya mamak bulu penuh. Geli. Menunjukkan sikap kita ubah. Banyak orang dia tak boleh ubah. Saya boleh ubah. Sebab apa? Sebab kita belajar ada ilmu. Saya master saya counselling. PhD saya psikologi. Memang saya cukup garang masa anak saya kecil. Anak yang pertama saya balin kerana terlalu menangis. Dan dia cerita sekarang ni, dia umur dah 30. Ayah pernah baling cek tu. Dia ingat tu tau. Dia ingat, jangan tu. Anak nombor 2, saya pernah tinggalkan dia di luar. Kerana apa? Kerana tak pergi sekolah. Tinggal tuan-tuan, tepi jalan. Dalam hatiku, kalau lah kereta hentam, habis anak aku. Punya, orang utara kata pongoi. Apa? Pongoi ni apa dia? Garang. Panah baran. Panah baran. Tinggal tuan-tuan. Dan anak tu sekarang ni umurnya 28 tahun. Dia cerita balik. Oh, ayah pernah tinggal tepi jalan. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Sekarang ni kalau dia orang duduk, dia orang akan bersembang apa yang ayah buat. Tapi dia akan cerita balik. Ayah kita berubah bila kita ada umur 15 ke atas. Ayah kita lain lah. Nampak? Sebab ada ilmu. Dan ayah saya garang. Mak saya garang.
Mak saya garang. Ayah saya lagi garang. Allahu Akbar. Kalau benda yang tak betul. Contoh apa? Kalau tak semayang mati saya. Dan saya Alhamdulillah. Saya beritahu nak ubah orang jangan ubah orang. Dan saya boleh tidur atas riba bapak mentua. Mak mentua saya meninggal lah. Saya boleh tidur atas riba bapak mentua saya. Masa angkat nikah kan. Saya pegang tangan. Pak mentua saya mamak. Tahu tak mamak? Yang cakap lama tak jumpa jangan buat leceh. Cakap sepatah, golek 5 patah. Isteri saya mamak, saya Siam, keturunan Siam. Siam campur mamak, jadi semak. Tengok, saya nak ubah bapak mentua saya. Masa angkat nikah, dia pun, saja aku nikahkan dikau berwakil walikan daku dengan mas kahwin. Saya buat macam mana? Saya cium tangan dia. Tengok kak, nak bentuk anak, kita ubah diri kita. Saya cium tangan bapak mentua saya. Lepas saya cium tu, saya cium pipi dia. Saya pegang tu, cot. Dia kena cium. Menangis dia. Menangis bapak mentua. Sebab dia tak pernah dicium oleh anak dia. Dia tanya bapak, kenapa menangis? Dia kata, aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipiku macam hang. Tu yang dapat tanah 2 ekar. Itu nama strategi. Sebab tu kak, bila anak meningkat, kita tak boleh guna garang dah. Kita kena ubah kita punya protokol kita. Kita kena bersama. Kalau tuan-tuan tengok dengan anak saya cukup mesra. Saya boleh main dengan anak saya. Kadang-kadang saya cubit, saya penampak anak saya. Anak saya kadang-kadang lawak dengan saya. Kadang-kadang dia pegang saya ni. Saya kata jangan duk main. Dia main hak saya punya. Takut besar sama dengan mak hang. Saya boleh melawak macam tu. Dan Alhamdulillah apa-apa anak saya akan cerita kat saya. Dia tak cerita kat kawan dia. Jadi kita boleh solve problem. Tengok cara kita. Sebab tu kita ni kena rapat sebagaimana macam anak kita. Tengok pukul 2 pagi, anak saya kejut saya. Ayah, TikTok. Suruh buat TikTok pukul 2 pagi. Saya bangun tuan-tuan, raih anak saya. Buat TikTok. TikTok dengan anak saya pukul 2 pagi. Duduk ya. Alhamdulillah, dapat bunga macam-macam. Kan TikTok dapat. Dia pun macam kakak ni macam tak pernah tengok TikTok. TikTok tu orang akan bagi gift. Duit. Duit. Saya duduk tu ya. Masuk ni, duit masuk. Tak tahu kah? TikTok. Duit masuk. Dapat TikTok. Kadang-kadang dapat macam apa? Kereta api. Macam-macam. Tu semua duit. Saya duduk aja. Raih anak saya. Raih. Rupa-rupanya bila Raih tengok dalam pukul 3. Jangan lupa sekejap lagi semayang subuh. Kita pun pergi tidur. Kita duduk tengok. Dia semayang tak semayang? Rupanya bukan saja subuh. Tahajud pun dia buat. Dia solat sunat subuh. Lepas tu dia bagi tahu, ayah, jom kita pergi masjid. Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana kita bersama dengan dia. Kita ni banyak ada agama tapi tidak beragama. Faham tak? Kita ni banyak ada agama tapi tak beragama. Kalau nak mengaji macam-macam nak mengaji, ada ilmu tapi tidak berilmu. Beza tau. Orang ada agama dengan beragama. Orang ada agama, kami ada agama, kami belajar agama. Kakak pun ada agama. Tapi beragama, mengamalkan apa yang kita belajar. Ini beza. Banyak kita ni nak cari ilmu, semua nak belajar. Tapi pengamalannya tak ada. Masalah. Kak, cuba tengok cara kita didik anak kita macam mana. Kalau boleh ubah, kita ubah. Bila boleh ubah, tetap pada diri kita. InsyaAllah, anak kita akan meraih dengan perubahan yang kita buat. Wallahualam. Alhamdulillah. Menarik. Ada soalan? Silakan. Salam. Convert already how many years? Macam orang putih tau nampak. Ingat cak ayam ke aku. Oh, you can speak English. Okay. Bab hukum tanya perbatasan. Batasan. Di antara Muslim dengan non-Muslim. Bab hukum pakar-pakar. Dia bila tentang batasan aurat antara lelaki, perempuan dengan orang bukan Islam, hubungan adalah tidak ada masalah.
kita boleh bergaul dengan orang bukan Islam, kita boleh berkawan dengan mereka, kita boleh berjiran dengan mereka, makan semeja dengan mereka. Sebab Nabi SAW ada sahabat-sahabat daripada kaum Yahudi. Yang mana mereka ini sebelum itu bukan Islam. Ya, jadi maknanya kita boleh berkawan, bersahabat dan sebagainya. Cuma apa yang tak dibenarkan iaitu membuka aurat perempuan dengan perempuan yang bukan Islam tanpa sebarang keperluan. Itu maksud saya. Itu maksud Islam. Maknanya orang perempuan, contoh dia nak pergi potong rambut, ya, nak potong rambut. Tapi tidak dia nak buka, dia ada salon orang Islam, dia ada salon orang bukan Islam. Tapi you pergi kat bukan Islam, tak boleh lah. You kena pergi dekat Islam dulu. Tapi kalau yang Islam itu bukan pakar, dia tak pandai nak buat, baru boleh berpindah kepada orang bukan Islam untuk kita buka kerana bersebab. Sebab aurat kita dengan orang bukan Islam itu adalah aurat sama macam kita dengan orang lelaki. Tetapi kalau ada keperluan, tidak ada masalah. Boleh. Ya, macam contoh, dia memang pandai potong rambut. Potongan ni dah biasa dengan kita dan dia yang tahu macam mana nak potong rambut kita. Sebab salah potong, nanti suami marah. Jadi maknanya itu dibenarkan. Kalau hubungan dengan mak bapak pula, mak bapak bukan Islam. Datuk Profesor Madya, Datuk Dr. Farid Ravi, mak dia asal bukan Islam. Di akhir-akhir tu masuk Islam seperti mana yang dimaklumkan. Tapi dia tetap pergi salam, cium macam biasa, tak ada masalah. Dr. Ridwanti, Profesor Dr. Ridwanti, mak dia, abang adik-beradik dia bukan Islam, tetapi dia sayang dan dia peluk macam biasa. Tak ada masalah. Cuma apabila mereka itu, macam contoh dia masak benda yang haram, babi dan sebagainya, maka kita tak bolehlah makan bersama. Sebab apa? Kita ada batas-batas dia. Cuma bila dibincangkan juga, macam contoh, macam puan balik kepada keluarga yang bukan Islam. Macam Ustaz Abid Liu, dia ada keluarga yang bukan Islam. Contoh, jadi dia nak pergi makan rumah orang bukan Islam tu. Perlu tak dia samak semua perkakah makanan? Tak perlu. Sebab apa? Sebab menghormati tuan rumah. Selagi mana makanan kat depan tu adalah makanan yang halal, kita makan je lah. Tidak ada masalah. Boleh? Maksud dia bukan kak yang convert. Maksud dia mak convert. Pasal cakap macam ni lagi dengar elok kan? Betul tak? Pakai ni tak puas lah. Bunyi. Dia dia bergaung. Bergaung kan? Kalau You tak dengar ini tak dengar? Kurang. belakang tak dengar. Ataupun pendengaran kakak yang kurang. Dia tak puas lah pasal. Dia bergaung. Tak apa. Boleh. Tapi dengar. Jadi dia suruh hukum itulah dia. Tapi pergaulan, dia lah. Rugi ya. Mesej kita nak. Dia apa tak boleh pula. Boleh je. Kita mesra tu bermaksud tak boleh melampaui batas. Itu je. Tapi dengan keluarga kita, macam mana kita masa sebelum Islam, dengan keluarga kita rapat dengan mak kita, peluk mak kita suapkan kita suap mak kita, tak ada masalah. Teruskanlah perbuatan tu. Sehinggalah mana tahu dengan perbuatan itu menyebabkan mak kita masuk Islam. Adik-beradik kita masuk Islam. Kawan-kawan kita yang bukan Islam masuk Islam. Kan? Dia mesra tu maksud mesra yang bagaimana? Mesra tu mungkin, dia nak salam peluk kita. Tak boleh lah, dia bukan Islam. Macam contoh saya dengan Dr. Wu, baru ni, dengan So Winci. Tak. Dia rupanya dia tu ratu cantik. Saya tak tengok lah benda tu. Saya tahu rata ni tahu butter ni. Kan? Sembang viral. Sembang viral. Jadi dia nak salam dengan saya. Kita tahu dia bukan Islam. Dia kata, I'm selalu baca tentang Islam. I pada bulan Ramadan, I puasa. Jadi bila sampai kat tu, dia rakaman semua tu. Habis rakaman, dia nak balik, put dia hulur tangan. Saya kata, I'm sorry, saya ada wuduk. Saya memang itu ayat standard saya lah. Dia pula, I'm sorry, I tak tahu yang you ada wuduk. Kalau tak ada wuduk pun, I takkan salam ke you. Sebab perempuan lelaki tak boleh salam. I heard. Aku pernah dengar rupanya. Okey lah. Maksudnya seorang kita itu maksudnya. Tapi kalau dia nak bercakap, tak salah. Ya, nak bersembang dengan kita. Wallahualam.
Sambut, tak ada Dia masalah. doa kita. Sambut je. Dia doa kita. Dia doakan kita doakan dia dapat hidayah. Tambah sikit kat belakang tu. Wahadakillah. Semoga kamu dapat hidayah. Itu je lah. Tak apa, jawab dia, salam dia. Sambut dia. Doa hidayah. Dapat hidayah insya-Allah. Okey. Baik, ada lagi soalan? Ya, puan. Apa sebab? Bagus. Baru nak urai. Bagus. Kita ingat kita boleh didik anak kita ni sampai 25 tahun. Tapi kerana seminggu, anak kita boleh rosak. Sebab tu, pentingnya sahabat ni kita duk bincang pada pagi ni. Saya nak sebut ni ada 10. 10 ni sampai pukul 1. Catik. Jumaat kita ke sini. Saya pun lagi Jumaat di masjid Kelang tu apa? Pok Kelang. Pok Kelang. Tengok. Apakah ciri sahabat yang baik? Pertama dia kata, sahabat tu apabila kita jumpa dia, dia menceriakan kita. Kita jumpa, dia menceriakan kita. Maksudnya kita rasa seronok. Peganglah sahabat tu. Yang kedua, sahabat yang akan memberikan ketenangan. Tenang aja. Sebab tu dalam kita ni kan, kita ni kadang-kadang silur ar-rahmi, situ hubung. Ar-rahmi ni kharaja min butini ummahat. Sesuatu yang keluar daripada perut ibu. Kita kalau kita faham silaturahim ini kawan-kawan, tak. Yang keluar daripada rahim yang sama, itulah kita kena jaga sungguh. Di antara apa? Adik-beradik kita, abang-abang kita kena jaga sungguh ni. Hubungan silaturahim. Banyak di kalangan kita bergaduh adik-beradik, tapi berkawan dengan orang. Ni problem. Kita kadang mak mentua kita dengan mak menakan, mak saudara. Kita lebih mak mentua. Sedangkan mak saudara kita ialah darah daging daripada mak ataupun ayah kita. Yang ni kena jaga lagi ni. Mak mentua kita, sebab kita kahwin dengan isteri kita, dengan suami kita. Banyak bergaduh dengan bapa saudara ataupun mak saudara. Sedangkan Nabi suruh tekan sangat untuk jaga hubungan silaturahim ini. Di antara adik-beradik, bapa saudara, mak saudara. Ini yang penting. Tenang dia. Yang ketiga apa? Sahabat yang baik, dia akan berbaik sangka dengan kita. Kita pun tak tahu. Kan? Tapi kita tengok, dia sangka baik dengan kita. Bagi saya kalau kawan, saya akan senyum dulu. Kita anggap dia baik lah. Walaupun kadang-kadang dia baik dengan kita, belakang dia hentam, kita tak kisah kan. Tapi kita berbaik sangka dengan dia. Sahabat yang tidak suka mengata, sama ada di depan ataupun belakang. Macam saya akan kata Datuk. Datuk, sebab apa? Sebab kami tahu dah. Kalau saya kata pun, dia tak terasa hati. Tapi kalau dia rasa hati, pada muka dia lah. Tapi kami tahu dah. Kan? Bila forum, kalau tak mengata tu, jadi tak sedap forum tu. Tapi kami tahu dah, lagi lepas saya kata, dia akan kata balik. Kata tu bukan menyentuh hati saya. Saya tak akan simpan dalam hati. Tapi kita rasa seronok tuan-tuan bila bersama. Itu tidak suka mengata sama di depan di belakang. Itu sahabat. Sahabat yang kita kena pegang, kita tengok di segi kejujuran dia. Jujur. Nak tahu jujur tak jujur? Cuba try tengok. Ni aku bagi hang 100 ni. Tulumbuh dalam masjid. Kan? Tengok dia jujur tak jujur. Ataupun tengok dia ada masalah ke, bagi pinjam. Okey, aku bagi pinjam 100, bagi barang ke, dia bagi balik tak? Sebab pinjam kena pulang balik. Kan? Kalau dia pulang, ini sahabat yang baiklah. Pegang elok. Kadang-kadang kan kita pergi makan, beli makan, bagi makan, ada Tupperware, ada periuk. Kadang-kadang periuk dengan Tupperware pun hilang terus. Tak patah balik dah. Tapi sahabat yang baik, bukan sahaja periuk dengan Tupperware dia patah balik, dia patah dengan makanan yang lain. Ini sahabat yang baik, pegang lah. Kan? Kita nak tahu macam itulah kadang-kadang ni, sahabat, macam bulan puasa lah, kita bagi kat dia mi goreng, udang banyak. Dia balas kat kita balik, cucur udang. Kita komplain. Cucur udang, udang pun tak ada.
Ni masalah dah. Saya senang je. Kalau cucur udang, udang tak ada. Cucur badak, badak ada tak atas tu? Ada tak badak? Ataupun cucur kodok, kodok duduk di atas? Tak ada. Jadi, orang yang hebat, dia tak akan komplain. Kalau tak sedap, dia simpan dalam hati. Kalau sedap, dia makan banyak. Ini sahabat yang baik. Dia pergi rumah. Dia takkan, orang utara kata, cebeh mulut. Kalau ada macam ni, jauhkan sahabat ini. Ini dia makan. Tak sedap, dia makan sikit. Sedap, dia makan banyak. Itu tengok. Tapi sahabat yang tak elok, kadang-kadang dia makan, dia cerita ke orang, jangan pergi rumah tu. Kedekut. Mi goreng, toge pun tak ada. Apa masalah toge dengan mi? Tak ada toge pun boleh makan. Tapi main dengan nak komplain ni, susah. Kalau macam ni, jangan tuan-tuan. Hindarkan dengan sahabat ini. Sahabat yang baik, dia akan baik tutur katanya. Bila cakap dengan kita, kan? Baik tutur katanya. Saya ni, suka jerekah orang. Tapi saya akan jerekah, saya akan kuatkan suara pada tempat-tempat yang tertentu. Macam majlis macam ni, saya tak akan jerekahnya. Sebab saya takut nanti ada yang lemah jantung. Kecuali kalau majlis itu ramai anak muda. Saya akan berperanan yang lain. Sebab apa? Kita tengok pada situasi. Sebab saya psikologi. Macam 2 hari lepas kita forum di kuis. Saya berbeza. Berbeza dengan lantangnya. Dengan anak muda. Takkan anak muda nak cakap macam ni? Tak ada, dia tak minat. Anak muda saya akan cakap, tanya Dato'. Lantang saya. Tapi dengan kakak-kakak ibu, ini nada saya. Itu saya bercakap dengan ibu. Cuba tengok saya cakap dengan isteri saya. Berbeza. Sangat takut bini. Itu je boleh cakap. Okey, teruskan. Kak, kita kadang-kadang isteri kita, suami kita, kita panggil yang tak elok. Kakak ada yang panggil nama, bagi saya tak sesuai. Ada yang panggil kan? Mat, Allahu Akbar, ni suami kita. Ada yang panggil Abu, Abu. Apa salahnya panggil Abang? Abang, darling. Baru ni ada seorang pakcik tu pergi Mekah. Dia panggil isteri dia darling. Ling, umur 68. Aku dengar berbulu. Panggil Ling. Ling. Saya kata pakcik, panggil Ling oh. Dia kata aku panggil Ling sebab aku tak bawa duit. Nak bayar duit tak ada. Dia kata. Semua ni modal tak boleh. Kak, panggil yang elok untuk suami. Sebab apa? Dia doa. Kita panggil abang. Benda kalimah yang baik. Saya, isteri saya panggil Yang. Ustaz, Datuk sama. Yang kan? Yang. Panggil Yang. Ada yang panggil suami dia Bi. Bi kan ada? Bi. Daripada Habi. Bi. Saya pun kenapa dia panggil Bi? Kenapa tak tambah Ba? Datuk gelak sebab Datuk memang pakai babi. Dia buat babi depan dia. Kenapa panggil Bi? Kenapa tak panggil abang? Saya, isteri saya panggil Yang. Anak-anak bila dia berkahwin dia panggil suami dia Yang. Semua panggil Yang. Yang. Kadang-kadang suami Allah, anak aku panggil. Saya kata tukarlah sikit kan. Panggil nada tu lain sikit. Dia ikut saya. Isteri pun saya panggil saya. Saya panggil Yang. Semua macam tu. Jadi bila kadang-kadang nampak nada sama. Sebab suara isteri dengan anak ni lebih kurang. Satu lagi baju. Kadang-kadang isteri saya tertukar. Dia pakai baju anak saya. Jangan tuan-tuan. Jangan nak pergi peluk macam tu. Jangan. Takut tersilap. Kita ubahkan cara kita. Sebab tu saya pernah pergi ada seorang pakcik. Umur 78. Dia panggil isteri dia. Kami sampai-sampai. Yang. Makcik tu keluar. 76. Angkat air. Kita. Ustaz, minum. Saya tengok, ya Allah, 76 panggil Yang. Elok isteri dia berlalu. Saya tanya, pakcik umur apa? 78. Panggil Yang. Dia kata aku panggil Yang sebab aku dah lupa nama dia.
Aduh. Rupanya nama pun lupa. Takut silap. Tanda-tanda tua. Kan saya tengok dia orang lena tu. Aduh. Kakak-kakak tak boleh lena lah sebab saya pandai psikologi. Tengok, panggil yang elok sebagai doa. Yang seterusnya. Yang ke-8. Kawan yang baik is yang ke apa? Yang ke-6. Aku dah lompat dah. Yang ke-7. 6, 7 dah. Dia orang pun confuse ni. 7 kan? 7 dah. Macam mana 6? Masuk 7. Ini mesti yang lupa nama ni. Masuk 7. 7. 7 kan? Uish. 7. Sini 6. Okey, yang ke-7. Sahabat yang baik. Baik tutur katanya. Ulang kan? Sahabat yang baik. Jujur dia. 6. Sahabat yang baik. Positive thinker. Dia positive thinker. Kalau kita jumpa dia, kita cerita, dia akan positif. Banyak kita negatif. Tambah-tambah orang perempuan. Sebab tu kita kena faham. Saya psikologi. Kalau faham lelaki perempuan senang. Orang perempuan, dia banyak memilih. Orang lelaki, dia tak banyak memilih. Sebab tu orang lelaki, dia pakai jubah, seluar tak pakai. Pakai tak seluar? Saya pakai. Pakai. Tengok, doktor. Orang perempuan. Tudung dengan baju mesti matching. Kan? Mesti kalau putih, dia tak kisahlah. Nampak? Oning mau elok. Oning. Oning ni Datuk, kalau tak elok, pakai tak pergi kenduri. Saya ingatlah isteri saya. Kalau setrika, dia letak atas katil. Jangan pergi duduk. Kalau duduk, tak pergi kenduri lah nampaknya hari tu. Sebab tu kalau kita faham, senang. Suami kena positif. Itu kawan yang baik. Kita banyak negative thinker. Sebab tu orang lelaki perempuan kalau faham, senang. Orang perempuan dia banyak memilih. Dia bukan cerewet, dia teliti. Tengok majlis hari ni yang dianjurkan oleh muslimat kan. Teliti nampak. Kerusi sengit. Kalau lelaki mampu happy lah duduk kat mana pun Turki. Betul tak? Air kena ada nampak. Ni ustaz atur ke kakak? Tengok air kena ada. Kalau lelaki taubat tak ada. Nampak? Air kena ada. Tapi yang teruk tudung meja tak ada. Kan? Kapet nampak? Teliti. Orang lelaki dia tak kisah. Sebab tu orang perempuan dia daya memilih dia. Sebab tu kalau kita faham senang. Sebab tu bila nak raya, kami orang lelaki tukut tension. Sebab apa? Sebab kakak nak pergi shopping. Saya paling benci tuan-tuan shopping. Sama Datuk suka shopping tak? Kalau Datuk suka shopping, Datuk geng sajat Datuk. Shopping Allah, saya shopping. Sama aja orang lelaki, abang suka shopping tak? Kami shopping cukup tak suka. Anak saya 5 orang, isteri saya seorang 6. Saya duduk dalam kereta. Dia pergi shopping. Nak raya lagi 2 hari. Bang, jom. Tak nak. Tunggu. Saya boleh tidur dalam kereta 5 jam. Dia pergi shopping 5 jam. Agak-agak balik dia beli tak? Dia balik-balik dia kata apa? Abang, tak jumpa. Aku kok geram. Tengok. Habis apa? Dia buat 5 jam? Tak tahu. Dia tengok. Sebab apa? Daya memilih dia, Datuk. Daya memilih. Tak jumpa. Orang lelaki shopping 20 minit dah. 20 minit dah. Pegang songkok, dia nak 9 barang satu kedai. Songkok, baju, batang baju, pam. Berapa? Orang perempuan, sebab itu, spender orang perempuan dipamer. Dia ada aksesori wanita, satu kedai. Ada tak orang lelaki, spender dia dipamer? Ada tak? Ini bukan lucah, ni betul ni. Sebab tu, masa raya, isteri saya nak pergi masuk tu, aksesori wanita tu. Kan? Tu. Dia kata, bang, jom masuk kedai tu. Saya kata, hah? Tak masuk. Jomlah bang, teman. Tak mau. Aku ustaz. Jomlah. Dia kata, jom ya. Jangan jom kedua.
Jom kedua tak apa. Jom ketiga, pakai tak cakap lah kereta. Jom. Tak apa. Bila. Dia masuk dalam kedai aksesori wanita. Ni spender macam-macam. Allahu Akbar. Dia panggil. Bang. Ustaz. Kepiah. Pakai kepiah. Dia buat ni. Dia buat 2 kali lah. 2 kali. Datuk jangan buat kali kedua tu. Kali kedua, kali ketiga. Kalau dia buat kali ketiga, mati lah saya. Pakai balik terus lah. Sebelum kali ketiga, saya pergi duduk depan pintu. Cermin. Semua orang lalu tengok saya. Teruk. Aduh. Teruk betul lah ustaz ni. Duduk tengok orang pandang negatif kat kita. Saya pun Allah malunya. Mas tak pakai. Semua pakai tengok. Saya pun tak tahu. Isteri saya. Dia boleh ambil underwear tu. Dia tunjuk kat saya. Bang, kalau ni okey bang. Saya dalam hati. Hang tak pakai pun tak apa. Aku okey. Tapi itulah orang perempuan. Kalau kita faham, senang. Sebab tu spender lelaki dalam kotak. Betul tak? Dalam kotak. Ha? Oh, panty. Oh, panty lah. Sebab saya tak pernah pakai. Oh, panty. Oh, kalau kami underwear. Oh, betul-betul. Sebab tu, betul kak. Sebab tu underwear kami dalam kotak. Dalam kotak macam ni kan. Orang lelaki buka tak? Tak buka. Dia tengok apa? Dia tengok saiz. Kalau saya SL lah. Kalau saya SL, Datuk apa? Tengok mereka bayang kuat lain nampak tu. Sama aja SL. Tapi kalau pakcik double SL. Sajalah buat. Tengah-tengah hari ni. XL. Satu lagi apa? Jenama. Orang lelaki SL, jenama. Itu je. Itu aja. Dia buka tak? Dia tak buka. Dia beli, dia balik, baru dia buka. Buka. XL dalam S. Agak-agak. Dia pergi hantar balik tak? Tak. Dia tarik sampai meri, dia pakai tak? Itulah lelaki. Itulah lelaki. Sebab tu kalau kau faham, be a positive thinker. Positif. Ini suami aku, dia ada yang baik. InsyaAllah ni kawan yang baik. Seterusnya, yang ke apa? Yang ke-8. Sahabat baik, hati dan niatnya insya-Allah baik. Hati dan niatnya mesti baik. Kan kita tengok, kita tahu muka orang yang baik ni, kita beritahu. Jumpa kawan, kita kata tenang je tuan-tuan. Niat dia baik, hati dia baik. Yang ke-9. Sahabat yang baik is a good listener. Tahu good listener? Pendengar yang baik. Kita banyak susah nak jadi pendengar yang baik, tambah-tambah orang perempuan. Saya kaunselor. Kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Kaunselor ialah pendengar yang baik. Orang datang ni, saya ada masalah ni. Saya, ya. Ni macam mana nak buat ni? Ya. Lah kali, kita kena baik balik dengan suami ke? Dia selesai sendiri. Saya pendengar. Sebab tu orang yang hebat, pendengar, ialah good listener. Pendengar yang baik. Kalau kita bercakap, dia akan dengar. Saya kalau Datuk dia bercakap dengan hujah, saya akan tetap dengar. Sebab ini ilmu bagi saya. Saya takkan halang dia, Tapi kalau dia nak merapu tu, saya akan tambah. Untuk menyedapkan forum. Tapi kalau ilmu tu dia baca, saya akan dengar. Sebab apa? Saya senang mendengar. Kalau saya pergi kuliah, saya tak perlu mencatat. Kuliah di universiti, saya tak pernah bawa kertas. Sebab saya dengar apa yang lecturer cakap, saya boleh hurai balik dalam exam. Sebab tu kalau Datuk cakap, dia cerita apa, saya akan ambil apa yang dia cerita. Ini satu last cerita. Last. Pendengar yang baik. Baru ni Ustaz Kazim. Datang seorang isteri. Ustaz tu, saya nak bercerai dengan suami saya, Ustaz. Saya tak kenapa. Datuk tu kenapa? Suami saya, Ustaz. Tiap-tiap malam dengan saya. Tak pernah pergi mana. Saya serika baju, saya sedia makan. Semua untuk suami saya. Satu malam, Ustaz, dia mandi, Ustaz. Telefon berdering. Tengok-tengok, yang. Telefon tu naik yang. Habis mandi. Abang, ni siapa ni? Abang, ni siapa? Tak ada siapa. Ni yang ni. Yang mana? Dah tanya sangat. Itu isteri abang yang kedua. Saya heran, Ustaz. Tiap-tiap malam dengan saya, Ustaz. Macam mana dia boleh kahwin seorang lagi? Servis saya bagus.
Malam tu saya geram Ustaz. Saya halau dia. Pergi rumah bini dua. Taklah nama bodoh nama dia. Seronok lah kan. Kawan pun ambil peluang, pergi duduk. Hati saya tenang Ustaz. Dia kata tenang. Hati saya tenang Ustaz. Malam tu dia pergi tidur rumah isteri nombor dua. Malam tu saya boleh baca tahajud, mayang tahajud, baca Quran. Selama ni tak sempat. Kerana apa? Servis suami. Allah Ustaz. Lepas tu Ustaz, saya kata jangan balik. 2 hari, lepas tu balik. Jadi bila dia tak balik, saya puasa Ustaz. Jadi saya tenang Ustaz. Lepas tu Datuk Kazim tanya, Datuk macam mana? Itulah saya nak bagi tahu kat Datuk. Kalau nak tenang, dia kata, suruh suami kahwin seorang lagi. Kau faham? Berani? Nak mampu? Itu lah. Dia tu tolong bagi tahu. Saya tolong menyampai ya. Saya pun tak berani tuan-tuan. Nak bagi tahu apa? Kita ni kan, jadi pendengar yang baik, insya-Allah kita akan dapat menyelesaikan banyak orang, banyak masalah. Yang terakhir, jangan lupa sahabat yang baik, bila kita jumpa dia akan ada hadiah untuk kita. Hadiah. Kadang-kadang jumpa, aku ada hadiah untuk hang. Kita tak minta pun, tapi dia akan bagi hadiah. Maka ini sahabat yang ingat. Bila dia bagi hadiah, kita jangan lupa, kita pun bagi samalah. Maksud dia saling meraihkan antara, inilah yang terbaik. Pegang elok, Allah Allah. Panjang. Oh, Masya Allah. Cukup 9, 10. Cukup 10 Nanti kongsi-kongsi yang tak sempat tu, boleh kongsi-kongsi. Ini tips bagaimana kita nak cari sahabat yang baik, dan kita nak tahu, nak bagi anak-anak kita kan, sahabat-sahabat yang baik. Ini bagus ni. Buat satu poster, bagi ke anak-anak kita yang muda-muda. Jadi tuan-tuan perempuan, memandangkan masa dah pukul 10.35, sini dia punya punctuality dia sangat tepat. Kalau start pukul 9.30, 10.30 tepat tutup. Sebab 10.35 tu dia orang dah kena ada depan suami dah. Oh, bagus. Suami nak apa semua dia memang akan sedia. Suami nak makan kan. Jadi insya-Allah lah kita, orang kata apa, kalau nak lagi mungkin Ustaz Abdullah Khairi kan dia ada kuliah, ada kafe kat sini kan. Jadi mungkin boleh buat kuliah bulanan ke apa kan. Mungkin dia boleh mengajak. Dia tutup mata tu. Dia ada bidang dia untuk psikologi apa semua kan. Tak ada masalah. Kalau nak bagi laku tu kena buat kuliah sini kan. Jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak Ustaz Abdullah Khairi, dan juga perempuan yang banyak bagi soalan. Saya tahu ramai nak tanya soalan dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita, orang kata apa, kita amalkan apa yang disampaikan. Biar pendek tetapi padat. Ya, biar santai tetapi sampai. Itu yang paling penting. Jadi kita sama-samalah kongsi-kongsikan. InsyaAllah kita punya kuliah bulanan akan diteruskan macam biasa. Cuma minggu depan tak ada kan? Minggu depan tak ada, saya di Terengganu. Jadi insyaAllah kita akan ada pada bulan seterusnya. Akan diganti dengan ustaz-ustaz lain lah. Saya dimaklumkan setiap hari ada kuliah sekarang ni. Tuan-tuan perempuan, datanglah. Jangan rasa rugi datang ke kuliah ni. Kalau tak nak jadi masalah pada anak-anak kita. Kita sebelum jadi orang nak suruh anak-anak kita baik, macam Ustaz Allah tadi, kita tu kena baik. Kita kena tahu, kita kena ada ilmu. Jadi insya-Allah kita akan berjaya. Berapa ramai saya tengok artis-artis, mak dia geng usrah. Anak tak pakai tudung, anak tak ni, anak tu. Tetapi disebabkan mak tu konsisten, setiap kali datang dapat doa daripada guru-guru dia, akhirnya anak tutup aurat dan sekarang ni anak jadi geng usrah pula. Jadi ini dah banyak berlaku. Saya tak mau sebut nama orang Shah Alam ni ramai. Jadi tuan-tuan, kita pakat-pakat buatlah doa yang baik-baik untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk kawan-kawan kita, sahabat handai kita. Semoga tuan-tuan perempuan dirahmati Allah. Jadi sebagai penghujung, kita nak Ustaz Abdullah Khairi tolong doakan kita biar dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwattal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الخضاء والشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان مسلمين عامة، إنك على ما تشاء القدير. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان في البحر فأطلعه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان في أيدي الناس فأعطنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.